Data pengerusi kerana turut memberi peluang pada saya untuk membahas di peringkat jawatan kuasa untuk maksud B48 ataupun dan P48 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya ingin menyentuh butiran 020200 yang berkaitan dengan perancangan pembangunan wanita. Saya ingin tahu sejauh mana perancangan kementerian untuk memastikan kaum wanita di dalam negara kita dapat selamatkan, terutama daripada eksploitasi terhadap wanita. Kita tengok hari ini semakin berleluasa iklan-iklan yang menggunakan wanita. Malah bukan itu saja, dalam banyak perkara wanita dieksploitasikan. Jadi sejauh mana kementerian memantau dan menilai supaya wanita ini tidak menjadi alat dagangan bagi pihak-pihak yang mementingkan keuntungan, maruah wanita, memertabakkan wanita itu patutnya menaikkan atau meningkatkan martabat wanita menjadi agenda besar di bawah Kementerian Wanita itu sendiri. Jadi sejauh mana kementerian ini melihat isu ini dan keberkesanan setakat ini. Yang seterusnya saya ingin menyentuh tentang butiran 020330 penyelarasan, pemantauan dan penilaian. Sejauh mana penilaian yang telah dibuat oleh pihak kementerian terhadap semua program-program yang telah dilaksanakan di bawah Kementerian Wanita. Sejauh mana mencapai objektifnya. Adakah kelemahan-kelemahan yang telah didapati setakat ini telah ditangani dengan sebaik mungkin? Sebab kalau kita lihat daripada butiran saya mengambil juga butiran 090220 iaitu program Azam, satu Azam dan termasuk juga Azam Niaga, di mana kita melihat banyak sangat kelemahan-kelemahan. Di antaranya yang didedahkan sendiri oleh laporan Ketua Audit Negara, di mana bantuan yang diberikan ada yang tidak menepati sasaran. Ada bantuan Azam Niaga diberi kepada pelajar sekolah. Ada bantuan Azam Niaga yang diberi kepada peserta yang tidak selayak. Sepatutnya peserta yang ada dalam senarai IKASih ataupun yang berpendapatan bawah daripada 2,500. Tetapi ada yang melebihi tahap ini yang mendapat yang memperolehi peruntukan ini. Jadi macam mana perkara ini boleh berlaku? Dan apa yang paling menyedihkan kita ialah apabila peruntukan yang diperuntukkan ini tidak dibelanjakan dengan sepenuhnya. Sebagai contoh, daripada tahun 2011 hingga 2013, baki daripada peruntukan untuk Yayasan Kebajikan Negara, bakinya sebanyak 41.28%. Ini laporan Ketua Audit Negara. Dan baki ini pula tidak dibelanjakan mengikut objektif yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi saya kira ini adalah pengkhianatan kepada wang rakyat, wang negara. Jadi seharusnya perkara ini tidak berlaku. Juga begitu juga pemilihan peserta untuk satu Azam. Ada peserta yang dipilih melalui nadi, melalui mayang, selain daripada yang melalui JKM sendiri. Jadi apa yang didapati ada di kalangan pemilihan ini tidak menepati. Jadi sejauh mana pemantauan dibuat supaya wang negara ini betul-betul sampai kepada sasaran. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Saya ingin juga menyentuh butiran 0400 iaitu bantuan kebajikan masyarakat. Di mana banyak lagi aduan yang kita terima ialah kelewatan proses permohonan berbulan-bulan. Di mana SOP yang sebenarnya yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Sepatutnya kalau SOP kita selesai dalam tempoh 3 minggu ataupun 1 bulan, kena selesai dalam tempoh yang ditetapkan. Dan rata-rata kita dapati ialah kekurangan kaki tangan. Kekurangan kaki tangan di antara kekurangan yang besar yang didapati terutama di pejabat-pejabat kebajikan di daerah-daerah. Jadi menyebabkan pemantauan tidak berkesan di bawah. Ada aduan daripada keluarga mereka telah memohon sampai berbulan-bulan. Ada yang mati dulu, tapi bantuan belum diterima. Dan ada juga penerima bantuan daripada keluarga miskin. Suami mereka atas nama suami, contoh, dapat bantuan. Jadi masalahnya apabila isteri nak memohon kerana isteri juga uzur, warga emas dan tua, susah untuk mendapat kembali. Mungkin kerana kelemahan dari segi kekurangan kaki tangan kita. Jadi saya mengharapkan supaya perkara yang berkaitan dengan kekurangan kaki tangan dapat diatasi di semua peringkat. InsyaAllah.
Yang seterusnya saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan 090500 iaitu Anjung Singgah. Yang mana kita semua tahu isu gelandangan, sebagaimana yang kita semua tahu adalah isu besar yang terutama di kawasan bandar. Jadi setakat ini berapakah Anjung Singgah yang telah dibiayai oleh di bawah pemantauan program di bawah Kementerian Wanita, dan apakah bentuk program-program yang telah disusun, bukan semata-mata one off bantuan kewangan, tetapi terutama sekali dia bentuk pemulihan terhadap warga-warga ataupun golongan yang peserta yang terlibat. Saya ingin menyentuh juga tentang 070300 kaitan dengan kanak-kanak. Di sini kita dapati banyak lagi kanak-kanak dalam negara kita, terutama di kawasan sempadan, termasuk juga saya kira di Sabah dan Sarawak, termasuk juga banyak di kawasan bandar, kanak-kanak yang terbiar, yang terutama anak-anak gelandangan ini yang mereka tidak ada sijil kelahiran. Jadi mungkin pengabaian daripada ibu bapa, ataupun mungkin kerana bapa ataupun ibunya adalah daripada rakyat negara asing. Mereka berkahwin tidak mengikut saluran, akhirnya yang jadi mangsa adalah anak-anak. Anak-anak mereka akhirnya apabila besar, banyak kesannya apabila tidak ada sijil taraf kenegaraan. Jadi sejauh mana pemantauan yang dibuat, program yang dianjur oleh pihak kementerian untuk memastikan anak-anak ini terbela, bukan mereka tidak terbiar kehidupan mereka. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan butiran berkaitan dengan taska 071800 berkaitan dengan taska, termasuk juga taska OKU. Sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian, sebab kita tahu keperluan dengan keadaan ramai wanita yang bekerja, keperluan taska ini adalah sangat penting, dan sejauh mana kementerian hari ini telah berusaha untuk memastikan jabatan-jabatan kerajaan termasuk swasta menyediakan taska sebagai satu keperluan asas terutama pada pekerja-pekerja wanita, dan sejauh mana pemantauan dibuat terhadap taska-taska swasta. Sebab setiap tahun kita dapati ada kes kematian bayi, kanak-kanak di taska, akibat daripada kecuaian pekerja dan sebagainya. Dan sejauh mana perkara ini dibuat. Begitu juga tentang pembantu rumah asing, yang sekarang menjadi satu fenomena dalam negara kita. Jadi sejauh mana mekanisme yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan pembantu-pembantu rumah asing yang berada dalam negara kita ini mendapat latihan mengikut yang dikhendaki oleh negara kita. Sebab kita tidak tahu budaya, percakapan, gaya hidup yang tak sesuai dengan budaya masyarakat dan negara kita dibawa dalam keluarga-keluarga dalam kepada majikan dalam negara kita. Jadi saya harap satu mekanisme dibuat untuk melihat jauh ke depan. Kalau boleh kita minimalkan pengambilan pembantu rumah asing. Sepatutnya latihan pembantu rumah tempatan ini hendaklah dilaksanakan di bawah pemantauan kementerian untuk memastikan ibu-ibu ataupun pekerja-pekerja wanita dalam negara kita, mereka mendapat perkhidmatan daripada pembantu rumah tempatan yang saya kira lebih serasi dari segi budaya, bahasa, adab dan agamanya, insya-Allah. Jadi setakat itu saya kira Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih.